أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari terakhir dalam bulan Syaban pada tahun 1445 Hijriah ini kita masih lagi berkesempatan untuk meneliti sirah Sayyidil Mursalin dari sudut akhlak ya. Bab baru, bab jujur ya. Okay. Bab baru jujur. Tidak dapat dinafikan bahawa kejujuran adalah akhlak yang mulia. Oleh itu tidak hairanlah jika Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya supaya menghiasi diri dengan akhlak yang agung ini. Terdapat hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menerangkan sifat jujur ini, di samping menerangkan sifat yang berlawanan dengannya, iaitu kebiasaan berbohong. Antaranya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Jujurlah kalian kerana kejujuran akan menghantar kalian kepada kebajikan dan kebajikan akan menghantar kalian ke syurga. Ketika seseorang selalu jujur dan menjaga kejujurannya, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya sebagai orang yang jujur. Maksudnya, selagi kita berlaku jujur, bercakap benar, Allah taala akan mengukuhkan jiwa kita dan kedudukan kita untuk bercakap benar, ya. Janganlah kalian berbohong, kerana pembohongan akan menghantarkan kalian kepada perbuatan dosa dan perbuatan dosa akan menghantar kalian masuk neraka. Maksudnya, kalau selagi kita bertambah-tambah berbohong, nak tutup bohong pertama, dia bohong yang kedua. Nak tutup bohong yang kedua, dia akan bohong yang ketiga. Begitulah. Dan akhirnya, kita tidak lain tidak bukan akan tertutup hati. Tertutup hati, lalu ya, di mana tempatnya? Di neraka. Waliyazubillah. Apabila seseorang selalu berbohong dan membiasakan diri berbohong, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya sebagai pembohong. Jadi dah hati kering dah, jadi tak ada rasa apa dah. Memang akhirnya berbohonglah jawapannya, ya. Itu hadis ini jelas sekali disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan juga Sunan At-Tirmizi. Hadis yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadhib, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana." Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Apabila dia berbicara, dia berbohong. Apabila berjanji, tidak menepati. Dan apabila diberi amanah, dia mungkiri ataupun dia khianati. Jadi, tengok daripada tiga sifat munafik itu, mula-mula sekali sifat munafik adalah berbohong, ya. Apabila kita mengkaji kitab Al-Bukhari dan Muslim, kita akan temui banyak hadis yang menerangkan keutamaan sifat jujur.
Namun dalam buku ini kami hanya akan menyebutkan sebahagian sahaja. Jujur mempunyai banyak definisi, namun ada satu makna yang sering digunakan dan mudah difahami, iaitu perkataan yang benar sesuai dengan realiti yang dilihat oleh orang yang mengatakannya, meskipun orang lain tidak mengetahuinya. Ya. Kejujuran dan kebenaran mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan janji yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kebajikan dengan istilah janji yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka itulah orang-orang yang kami terima daripada mereka amalannya yang baik yang mereka kerjakan, dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka akan dimasukkan ke dalam kumpulan ahli syurga sebagai memenuhi janji yang benar yang telah Allah janjikan kepada mereka. Ya? Jadi kelebihan darjat orang jujur ini Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan syurga, mana kedudukannya termulia dan tertinggi. Sebab itulah syurga ini suatu perkara yang menjadi kita kata apa, Allah Subhanahu wa taala sebut je syurga tu, maknanya nilainya tu yang tertinggi dan terbaik. Samalah juga bila disebut neraka, finnar, ittaqun nar contohnya. Kalimah-kalimah seperti ini menunjukkan bahawa perkara itu seburuk-buruk tempat dan sudah tentu hukumnya adalah haram. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala meminta kaum yang beriman supaya bergabung bersama orang-orang yang benar dan jujur. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu berada bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Walaupun taksiran siddiq sadiqin di sini bukan sahaja bercakap jujur, dia panjang dia punya perbahasan dia, termasuklah juga orang-orang sadiqin ni orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara tafsir kepada sadiqin di sini, ya. Tapi bermula daripada jujur juga, berkata benar juga, ya. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa dia digelar As-Siddiq? Kerana dalam banyak perkara Abu Bakar As-Siddiq ini membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makna di situ tauhid. Dia bukan soal akhlak saja, dia tauhid. Tapi tauhid pun bermula daripada percakapan yang benar. Walaupun Abu Bakar tadi dia tidak ada siapa-siapa, Abu Bakar ni berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidaklah menerima wahyu. Maknanya kalau Rasulullah terima wahyu di depan tabir, Abu Bakar duduk belakang tabir. Tak ada, kan? Tapi bagaimana Abu Bakar ni tadi bila keluar saja daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membenarkan semuanya. Tak ada yang tak benar. Ada dalam isu apa ni, Isra wal Mi'raj, kan? Kita baru sambut Isra wal Mi'raj baru ni, ya. Jadi dalam ceramah Isra Mi'raj ini mesti ustaz-ustaz penceramah-penceramah akan sebut bahawa dalam ramai-ramai orang Mekah, termasuklah umat Islam sendiri pun, Abu Bakar seorang je yang membenarkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita cuba gali, korek. Kenapa Abu Bakar seorang saja yang membenarkan Isra Mi'raj ini, ya, sedangkan orang lain termasuk umat Islam sendiri pun senyap tak terkata. Ya, umat Islam tidak menentanglah. Tapi ada yang kufur. Ada yang kufur. Sebab itulah, tuan-tuan, radhiyallahu anhum wa radu an itu tidak turun di Mekah. Dia turun di Madinah. Sebab apa? Ayat tu. Sebab nak ceritanya, orang-orang Islam ni telah diuji dengan bermacam-macam ujian, maka Allah redalah ke atas mereka. Maka sejak itulah gelaran sahabat mula dipopularkan, sahabat-sahabat tadi. Tapi kalau di Mekah masih lagi dalam gelaran umat Islam.
Ini lipatan sejarah yang jarang dikupas oleh ustaz-ustaz kita lah sebenarnya kan. Sebab tu kalau di Mekah kita panggil umat Islam. Kalau dah hijrah tu barulah timbul sahabat tadi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebut sahabat itu ketika di Madinah. Okey. Jadi di Mekah ini ada orang Islam yang murtad. Sebab Isra wal Mi'raj. Sebab tak boleh terima sangat dah akal ni. Pelik dah ni. Siapa naik ke langit, lepas turun pula. Turun pula di Syam, bukan naik dari Mekah ni. Naik dari Syam, naik dari Baitul Maqdis. Syam ataupun Baitul Maqdis ke Mekah ni 2,000 kilometer. 2,000 ke dekat-dekat lah. Ya, dekat-dekat. Saya pergi baru ni ke Jordan, ya. Memang sempadan dengan Baitul Maqdis tu terlalu dekat. Sehingga saya pergi ke tahap 35 km saja dari Baitul Maqdis kan. 35 km saja dari Baitul Maqdis, dari rumah Syekh yang saya pergi ziarah tu, dikata 20 km sampailah ke sempadan sempadan Israel Jordan tu kan. Dikira Israel Jordan lah sekarang ni. Lepas tu dari sempadan tu ke Baitul Maqdis dalam 15 km sampai. Pernah pergi, dan dia ni pun asal Palestin, keturunan Palestin. Pernah pergi, tak pergi juga kan. Tak boleh nak pergi dah lah. Kalau pergi tak balik dah. Memang kena bunuh dah sebenarnya. Pergi memang tak balik dah. Jadi dia ni hijrah ke Jordan tu umur dalam 2-3 tahun gitu. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya, tak logik begitu jauh perjalanan sehingga menyebabkan mereka ni murtad. Siapa yang murtad ni? Nama mereka tidak disebut pula. Tak dicatat pula siapa yang murtad. Sebab mereka ini orang yang memeluk Islam tapi duduk jauh-jauh dari Rasulullah SAW. Takut nak mendekati. Akibatnya bila berlaku Isra wal Mi'raj, murtad. Tuan-tuan. Ya, murtad mereka ini. Tapi sahabat-sahabat yang hebat ni tadi, ya, yang hebat ni, mereka duduk dekat Rasulullah SAW, ya, dan mereka tidak murtad. Tapi bila berlaku Isra Mi'raj itu jadi tersenyap semuanya. Doa gitu. Maknanya Abu Bakar seorang je yang mengisytiharkan benarlah apa Rasulullah SAW sebut ni. Tahu sebab apa? Pernah ada orang hurai. Bukan saya nak sebut ni saya paling pandai, tidak. Bukan begitu. Ini cara bercakap. Kita hanya tahu sebut Abu Bakar seorang saja yang mengakui Siddiq. Sehingga di situlah dia digelar As-Siddiq. Dari situ, dari peristiwa Isra Mi'raj itu, dia digelar As-Siddiq. Sebab peristiwa Isra Mi'raj itu sudah berada pada tahun ke-10 atau 11 kerasulan. Maknanya sudah 11 tahun dah Abu Bakar ni, Rasulullah apa saja berlaku, benar. Ya, betul tu, betul. Apa Abu Bakar ni luruh bendul ke? Itu satu soalan. Nak tahu kenapa? Baik. 4 tahun sebelum kejadian Isra wal Mi'raj, turun surah An-Najmi. Surah An-Najmi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najmi ini adalah surah yang pertama yang Rasulullah SAW baca secara umum ke hadapan orang-orang Quraisy. Surah An-Najmi ini tadi, ya. Jadi tuan-tuan, selepas daripada Rasulullah SAW menghantar umat Islam berhijrah ke Habsyah, maka Rasulullah SAW pun pergi berdepan dengan orang-orang Quraisy lalu membacakan surah An-Najmi, ya. Jadi orang-orang Quraisy pada masa di mana Nabi baca? Di depan Kaabah, direct depan Kaabah. Pada masa itu orang-orang Quraisy semua ada depan Kaabah, termasuklah Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf antara hulu balang Quraisy yang kuat duk menyeksa umat Islam tu ada dalam majlis itu. Kita panggil majlis lah. Kebetulan ramai-ramai ada di sekitar Kaabah tu. Rasulullah duduk, dia berdiri, pergi dan baca surah An-Najmi. Semua terpaku. Sehinggalah bila tiba ke ayat terakhir surah An-Najmi, ya, dan selepas surah An-Najmi, surah Al-Qamar pula lepas tu, susunan cantik. Di akhir surah An-Najmi, fasjudu lillahi wa'budu.
maka sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada dia. Dan sembahlah dia. Nabi pun sujud tilawah, sujud sajadah. Ya. Jadi kalau kita baca surah An-Najmi, jangan lupa untuk sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Kalau kita di luar solat, kita panggil sujud tilawah. Kalau dalam solat, kita panggil sujud sajadah. Okey, kedua-dua ni ya, sama ada di dalam solat, di luar solat, kita disunatkan untuk sujud ketika tiba di ayat-ayat sajadah, 14 ayat ni ya, 14 ayat. Termasuk surah Sajadah, termasuk surah An-Najmi, termasuk juga surah Al-Alaq. Ini semua ni sujud tilawah. Okey, Nabi sujud. Bila Nabi sujud, orang-orang Quraisy pun semua pakat sujud. Terpaku punya pasal. Terpaku punya pasal dengan surah An-Najmi, semua pakat sujud. Bahkan mereka sujud lebih lama daripada Rasulullah SAW. Rasulullah dah bangkit, dah tinggalkan mereka dalam keadaan bersujud. Sampailah Abu Jahal. Abu Jahal tak ada kebetulan pada masa Nabi baca tu. Sampai Abu Jahal, dia tengok seorang-seorang, mula-mula sekali dia pergi dekat Umayyah bin Khalaf. Orang lain dia tak peduli sangat. Umayyah ni dia peduli sangat kan. Dia pergi, dia tercegat dekat Umayyah bin Khalaf. Umayyah angkat kepala. Allah, tadi Muhammad, ni Abu Jahal pula dah. Oh, terkejut beruk lah kawan ni pun kan. Oh, kamu dah masuk Islam ke? Kata Abu Jahal, kamu dah masuk Islam? Kamu sujud dengan Muhammad? Mana ada. Muhammad dia sujud dia. Kami sujud kepada berhala-berhala kita. Abu Jahal tak percaya. Abu Jahal tak percaya. Tak percaya punya pasal, maka tu yang dia balik, dia palu Bilal tu. Dia ni tokeh Bilal bin Rabah. Itu dia palu Bilal cukup-cukup setelah nak membuktikan bahawa dia masih setia dengan Abu Jahal. Walhal hatinya sudah tersentuh, sudah terketuk untuk mendengar ayat-ayat Allah. Okey. Apa kaitan peristiwa ni dengan Abu Bakar As-Siddiq ni tadi? Ingat ya, peristiwa ni berlaku pada tahun 6 kerasulan. Maknanya turunnya surah An-Najmi pada tahun 6 kerasulan. Baik. Berlakunya Isra' Mi'raj tahun 10 kerasulan. Dalam surah An-Najmi sudah diberitakan peristiwa Isra' Mi'raj itu sebenarnya. Sebab tu kita membaca surah Al-Isra' ayat pertama sahaja yang menceritakan tentang Isra' wal Mi'raj. Ya, surah Al-Isra' itu tadi sepertinya mengukuhkan surah An-Najmi. Itu dia. Sepertinya mengukuhkan surah An-Najmi. Maka dalam surah An-Najmi ini dah cerita dah peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan ya. Jadi Abu Bakar ni dia sudah kod dalam kepala dia, dalam minda dia. Jaga benda ni akan berlaku. Tunggu masa je. Inilah hebatnya Abu Bakar. Sebab dhabit. Kalau kita belajar, kita ada storage, kita ada ingatan, memori. Jadi Abu Bakar ni dhabit dia cukup kuat. Sebab itulah dia boleh terima Isra' wal Mi'raj directly. Berlaku je, aku duk tunggu je benda tu berlaku. Kan? Aku duk umpama kata, aku duk tunggu je benda tu berlaku sebab benda tu sudah diberitakan dalam surah An-Najmi. Ini penting kita belajar berkenaan dengan susunan penurunan surah-surah dan sebagainya. Minggu lepas, akhir bulan baru ni, saya ada satu kuliah dekat Shah Alam, dekat kawasan orang-orang kaya lah. Orang heavy-heavy semua kan. Saya cerita benda ni. Kebetulannya, dalam sambutan Isra' wal Mi'raj yang baru berlepas tu, bab fiqh sirah Isra' Mi'raj, menggunakan kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali. Payahlah nak percaya. Ya Allah. Payahlah. Tuan-tuan ni, pakai ya kan? Dia orang payahlah nak terima, ya Allah. Ya, kalau macam tu. Habis tu, saya bohong ke? Saya bohong ke? Nak bohong apa? Memang itulah kajian sirahnya. Nabi tak hurai. Dia peliknya, Nabi tak hurai langsung. Selepas turun surah An-Najmi. Mana ada masa Nabi nak tafsir Quran di Mekah. Di Madinah baru Nabi tafsir. Itu pun Nabi tafsir kerana apa? Kerana ayat hukum. Di Madinah turun ayat hukum. Di Mekah mana turun ayat hukum? Ayat akidah. Ayat akidah ni tak perlu tafsir sebenarnya. Ke perlu tafsir lagi?
Sebab itulah ayat-ayat akidah, surah-surah juzuk 27, 28, 29, 30 tu semua pendek-pendek ayat dia. Contoh ni, wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Juzuk 27. Kan? Ini ayat akidah. Tak tafsir. Kata menyesal aku cerita. Panjanglah pula kata. Kata cerita pun tak tahu benda ni kan. Tu dia, ya. Dia kata memang tak tafsir. Tak puas hati lagi. Memang ada ke buku yang menceritakan surah ni turun one by one, surah ni. Ada, kenapa tak ada? Kata, apa nama buku tu? Tuan-tuan boleh beli buku tu, iaitu Cara Mudah Memahami Al-Quran. Nama asal buku tu Mabahith fi Ulumil Quran. Bila diterjemah dengan topik yang cukup mudah, sebab diterjemah pun oleh geng-geng Singapura, ya. Singapura ni pun antara yang aktif menterjemah buku-buku agama. Kita di Malaysia ni kurang. Kita ambil banyaknya sado dari Indonesia, ya. Indonesia bab terjemah, masya-Allah, tak kira buku apa. Harry Potter tu, tuan-tuan cuba bayangkan, buku Harry Potter siri keberapa tu, ya. Dia boleh mark penulis buku, penerbit buku tu di London, jangan terbit lagi selagi kami belum selesai terjemah. Jadi lancar je Harry Potter tu di London, di Jakarta pun lancar juga terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hebat tak hebatnya Indonesia ni bab terjemah. Penterjemah boleh hidup tanpa buat kerja lain di Indonesia. Kita bayaran terjemah, saya tahulah sebab saya bekas pegawai penterjemah di IKIM dulu. Orang kenal saya IKIM dengan radio. Sebenarnya sebelum radio saya pegawai penterjemah 2 tahun. Sebelum diserak ke radio, masuk IKIM sebelum radio lagi sebenarnya. Bayaran penterjemah tahun 2000, sekarang ni saya tak pasti berapa sebab semua dah meningkat lah, 20 sen satu perkataan. 20 sen satu perkataan, 5 sen untuk editor. Maknanya penterjemah asal boleh dapat 15 sen je. Itulah tugas saya dulu, duk bayar orang. Sebab tu tak maju kita di Malaysia bab penterjemahan, ya. Sekarang ni naik dah naik. Naik pun sekitar 40 sen begitu je. Yang tak naik lebih sebenarnya, kan. Jadi baik, balik kepada cerita buku Mabahis fi Ulumil Quran ini, ataupun diterjemahkan sebagai Cara Mudah Memahami Al-Quran, memang ada semua benda dalam tu, termasuk susunan surah-surah dan sebagainya. Kan. Lepas tu ada seorang datuk ke Tan Sri, tak tahulah. Ustaz bawa lah, dia kata. Bawa. Sorry, zaman sekarang ni bukan zaman ustaz penuh buk kereta bawa buku mai jual. Sorry, aku tak nak dah gitu, kan. Dulu saya memang macam tu jugalah, mula-mula muda-muda dulu. Penuh satu kancil tu dengan buku. Tak bayar pun ada, kan. Minta maaf lah, ya kan. Saya tahulah pengalaman. Tolong beli buku ni, diambil di kedai. Mari dengan pasaran apa ni, beri atas cek-cek mari. Ada orang tak bayar tau. Buku. Kita dah lah sukarela, bukan berniaga pun, ya kan. Pergi tadah but kancil masa tu untuk buat mari nak suruh mengajar kitab. Lepas tu yang paling menarik, lagi menarik tak? Ya, semua beli. First kuliah, second kuliah separuh. Last sekali tinggal tu ada 2 orang yang bawa buku. Itulah dia. Ini buku berkuliah ni biasalah, kan. Kata cari dalam Shopee, Lazada tu jumpa. Ilmu Quran tu kita tak kuasai dulu sebenarnya. Bacalah buku Cara Mudah Memahami Al-Quran, tulisan Syekh Manna Khalil Qahtan. Buku ni menjadi asas kepada Jabatan Al-Quran wa Sunnah masa di Kuza dulu. Saya first batch Jabatan Al-Quran wa Sunnah di Kuza. Memang kita tahun pertama habis bab tu dulu. Tahun pertama, iaitu apa ni, separuh daripada buku tu dipelajari semester 1, semester 2 separuh pula. Sebab macam mana nak faham, nak belajar Al-Quran wa Sunnah kalau tak faham asas-asas Al-Quran? Bacalah buku tu, tuan-tuan. Cari dalam Shopee. Nak tadabbur, tadarus dalam bulan Ramadan ni, tengok-tengok jugalah buku itu. Jadi balik kepada cerita Abu Bakar As-Siddiq tadi, tuan-tuan, sebenarnya Suratul Najmi ini telah membongkar peristiwa Isra wal Mi'raj dan membantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membenarkan apa sahaja yang lahir daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab akidah dan tauhid yang begitu hebat yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan dia juga membenarkan apa sahaja yang datang daripada Rasulullah SAW. Sebab semuanya ada bukti. Tinggal lagi bagaimana mau mengaitkan antara bukti-bukti tadi. Ini sebenarnya kedudukan As-Siddiq tu.
Ya, baik. Kita sambung sikit lagi. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala juga memberi nilai firman-Nya dengan kebenaran. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 87, Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Ya, Allah Ta'ala mencabar manusia, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dalam surah Al-An'am ayat 146 Allah berfirman, Zalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka dan sesungguhnya kamilah yang benar. Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang jujur pada masa jahiliah dan selepas kedatangan Islam, sebelum turun wahyu dan sebelum baginda menyampaikan ajaran Islam, kaum Quraisy mengenali baginda seorang yang jujur dan dipercayai. Ketika Hajarul Aswad hanyut di bawah banjir, Rasulullah SAW turut serta mengembalikannya ke tempat asalnya. Langkah kedatangan baginda yang hendak bergabung dengan pemuda-pemuda Quraisy disambut dengan kata-kata penghormatan, orang yang jujur dan dapat dipercayai telah datang. Ya? Jadi gelaran Al-Amin kepada Rasulullah SAW itu bukanlah gelaran Al-Amin sekadar gelaran biasa. Bahkan orang-orang Quraisy merasai dengan sebenar-benarnya kejujuran Rasulullah SAW. Jadi, kalau Rasulullah sejujur itu dan menyampaikan wahyu yang semuanya benar pun ditolak oleh manusia, dinafikan oleh manusia, maka apa lagi kalau kita tidak istiqamah dengan kejujuran ini tadi, nilai penyampaian kita lagilah dipertikaikan oleh manusia. Sebab itu penting sangat-sangat kejujuran ini menjadi akhlak dan juga hiasan pribadi seseorang manusia. Ya. Dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW juga disebut sebagai orang yang jujur dan benar, dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا. Illa imanan wa taslima. Dan pada masa orang yang beriman melihat tentera Ahzab, berkatalah mereka, inilah yang telah dijanjikan kepada Allah, kepada kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidak menambahkan kepada mereka melainkan iman dan penyerahan diri. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam Quran telah pun diperakui banyak tempat, termasuk dalam surah An-Najmi yang saya minta kita semua tadabbur ke tadi, disebut apa dia? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah sahabat kamu ini berbohong ataupun bercakap dalam keadaan khayal, bercakap dalam keadaan bercakap dalam keadaan khayal, dan juga apa satu lagi tu, dalam keadaan mamai. Itu maksud madalla sahibukum wa ghawa ni, dan dia bukanlah sesat bila bercakap. Maknanya dalam ayat itu diperakui dengan benar-benarnya kejujuran Nabi SAW, bahkan apa yang diwahyukan kepadanya, dia tidak bercakap dengan apa yang tidak daripada nafsunya, bahkan semuanya daripada diwahyukan. Ya. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sering kali menegaskan bahawa pada hari kiamat nanti dia akan memberi pahala kepada orang-orang yang benar dan jujur. Selain itu, dia juga berjanji akan menyeksa orang-orang yang berbohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Supaya Allah membalas orang yang benar kerana kebenaran mereka dan menyeksa orang munafik jika dia kehendaki, dan atau dia menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya. Jadi begitulah berkenaan dengan jujur. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Sempat lagi ke? Kuliah akan datang ke raya dah? Ya? Maksudnya takut subuh tu dah masuk raya dah.
Tak lagi kot, ada lagi. Hujung-hujung lah, dekat nak cuti kan. Maklumlah, ya kan. Kita tahun ni puasa 12, makna raya pun 12 juga, 13, sempat lagi lah insyaAllah. Kalau tak balik lagi ya. Jadi apa-apa pun selamat berpuasa, insyaAllah. Kita sambung dalam kuliah akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang jujur dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa memuliakan akhlaknya dengan kejujuran itu tadi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.